TV KPM. Didik TV KPM. Baik semua, hai, Assalamualaikum. Kembali bersama kami. Inilah Kemahiran Sukan Badminton. Di hari yang kedua, episod yang kedua untuk kami bawakan kepada anda pelbagai lagi perkongsian dan juga ilmu-ilmu baharu teknik kemahiran sukan asas badminton yang betul. Itu yang paling penting lah, sebab kadang-kadang kita main petang-petang kan, murid-murid kat rumah tu mungkin main dengan ibu bapa, adik-adik yang lain menggunakan teknik yang biasa saja, dan di sini tujuannya, objektif pembelajarannya adalah untuk kita belajar teknik yang betul. Nama saya Hanami Iswan, kita masih lagi di Didik TV KPM pada hari ini, dan sebelum kita nak mulakan seperti biasa ingin kita ingatkan, suka untuk kita maklumkan bahawa kita berada dalam fasa pelan pemulihan negara, dan untuk itu dibenarkan untuk kita melakukan aktiviti riadah, bersukan ataupun apa aktiviti-aktiviti rekreasi untuk membuka pelitup muka, dan lebih penting kita jaga SOP dan kita juga dapatkan vaksin untuk melindungi diri kita semua. Okey, episod kali ini, kalau sebelumnya kita belajar berkenaan dengan servis, kabarnya hari ini ada satu lagi unsur maju yang akan diajarkan oleh Coach Najib bersama dengan rakan-rakannya. Jadi kalau semua nak tahu, ambil ruang yang betul, sediakan diri dengan pakaian yang betul, dan kita mulakan kemahiran sukan badminton sekarang. Kita masih bersama di Kemahiran Sukan Badminton. Terima kasih kerana terus menjadikan kami antara pilihan untuk adik-adik di rumah belajar berkaitan dengan kemahiran sukan, teknik-teknik asas kita bawakan. Ini adalah Coach Najib, masih bersama kita. Coach, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, Coach, mungkin sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada kali inilah, kita nak tanyakan Coach berkaitan dengan pengalaman. Kabarnya 13 tahun sebagai jurulatih di sini, sepenuh masa. Mungkin ada pengalaman yang dikongsikan bersama dengan murid-murid di rumah? Okey. Bercerita tentang pengalaman ni, pengalaman yang saya rasa paling indah adalah sewaktu membawa tim Malaysia ke ASEAN School Games pada tahun 2013 di Vietnam, Hanoi, Vietnam. Ya. Yeah. Waktu tu tim Malaysia diketuai oleh Lee Zijia. Dan kita telah berjaya mendapat 7 daripada 8 peringkat emas. Wow, hebat. Maksudnya memang dari peringkat sekolah, dari cungkil bakatnya sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Tahniah Coach. Okey, mungkin hari ini kalau semalam kita belajar berkaitan dengan servis, hari ini apa yang Coach ingin ajarkan? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai cara-cara menerima servis daripada pihak lawan. Okey, cara menerima servis daripada pihak lawan ada dua. Satu, menerima servis untuk acara bergu, dan yang kedua untuk perseorangan. Ya, kenapa pentingnya ada cara yang betul untuk kita menerima servis, Coach? Okey, dalam aktiviti menerima servis ni penting kerana di situ menentukan bagaimana kita hendak memerangkap pihak lawan. Daripada cara menerima pun ada memerangkap. Ya, betul. Okey, baik, ini mungkin antara taktik dalam sukan badminton yang perlu kita pelajari. Okey, Coach, seperti biasa, sebelum kita mulakan aktiviti yang betul, kita mulakan terlebih dahulu dengan aktiviti memanaskan badan. Coach, dah bersedia? Ya, sedia. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, murid-murid, kita sambung untuk episod seterusnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang menerima servis. So, sebelum itu kita akan melakukan aktiviti regangan. Okey, untuk aktiviti regangan yang pertama, kita akan melakukan aktiviti quad stretch. Okey, contoh dia. Okey, satu kaki ke hadapan, bengkokkan, badan hendaklah tegak, pinggang lurus, dan make sure lutut ni 90 degrees atau 90 darjah. Kaki belakang hendaklah lurus. Okey? Okey. Contoh dari sisi dalam kiraan 8. Okey? Okey. Sedia? Sedia? Okey, kita akan mulakan dengan kaki kanan di hadapan. Okey? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? Kita tukar kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, itu adalah aktiviti regangan kita yang pertama.
Okey, kita teruskan kepada aktiviti regangan yang kedua untuk warm up, iaitu side bend. Okey, luruskan tangan kiri ke atas, sebelah tangan kanan diletak di sebelah peha dan bengkokkan ke sebelah kanan. Okey, kita buat dua arah, kiri dan kanan. Kalau sebelah kiri, tangan kanan di atas. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat bersama dengan rakan-rakan saya. Okey, ready? Dalam keadaan 8 Pastikan kaki paras bahu, sama dengan bahu. Okey, Rif? Okey, ready? Tangan kanan dulu, atas. Okey. Pergi kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Itu dia antara aktiviti regangan yang kita buat sebelum kita meneruskan aktiviti kita, iaitu menerima servis. Okey, murid-murid, kita sambung dengan aktiviti seterusnya, iaitu kemahiran menerima servis. Okey, dalam permainan badminton, menerima servis amat penting. Di situ kita menentukan sama ada kita ingin menyerang atau bertahan. So, untuk episod ni saya akan tunjukkan dua cara. Satu, menerima servis untuk acara bergu, dan yang kedua, menerima servis untuk acara perseorangan. Okey, yang pertama, untuk acara bergu biasanya kita bersedia di bahagian hadapan gelanggang, berhampiran dengan line short line ni. Okey. So, kalau single kita berdiri di bahagian tengah gelanggang sedikit. Okey. Untuk double biasanya kita menerima servis untuk mencari peluang menyerang. So, kita jarang melakukan pukulan tinggi ke atas. Sama ada letak net ataupun bagi bola paras dengan net. Okey. Untuk menerima servis, kaki kiri di hadapan untuk yang menggunakan tangan kanan, kaki kiri di hadapan, kaki dominan di belakang. Kepala raket hendaklah bersamaan dengan paras net. Okey. So, untuk balancekan badan, kaki belakang diangkat sedikit tumitnya dan bawa badan ke hadapan. So, mudah untuk kita move forward untuk terima servis. Okey? Sama ada letak net atau tolak ke belakang. So, kalau kita hendak menyerang, pastikan kita terima servis tu dalam keadaan bola yang mendata ataupun hampir kepada net, supaya kita ada peluang opponent tinggikan bola, kita boleh attack. Okey, murid-murid, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk menerima servis supaya kita dapat melakukan serangan. Okey. So, benda pertama, kita kena duduk antara dua line tengah dan paling hujung. Kita ambil yang tengah-tengah supaya kita boleh cover keseluruhan petak kita. Okey. So, kaki kiri di hadapan, kanan belakang, dan raket paras dengan jaring, dan seterusnya receiving. Bawa badan ke hadapan. Okey. Kenapa kita letak net? Okey. So, kalau kita letak bola net, dengan harapan opponent akan buka tinggi. So, partner kita dekat belakang ni boleh attack untuk mematikan rally. Okey. Yang kedua, kalau kita receiving, contoh dia lambung tinggi. Ini kita bagi peluang pada opponent untuk serang kita. So, kita sebagai penerima ada dua pilihan. Sama ada nak menyerang atau diserang.
Okey. Sekarang kita tengok contoh daripada Arif bagaimana dia melakukan menerima hantaran daripada pihak lawan. Okey. Tengok dia punya stand position. Kaki kiri ke hadapan, badan bawa ke depan, badan bawa ke depan. Okey. Okey, ini Arif melakukan pukulan net supaya opponent boleh memberi ruang atau peluang kepada kita untuk melakukan serangan. Okey Arif, badan tu bawa ke depan sikit. Jangan tegak sangat. Okey, kaki buka belakang. Okey. Okey. Ini dia bagi peluang kepada pihak lawan. Mungkin coach dia kata bagi dulu. Bagi peluang pada opponent untuk attack dan counter back. Okay, depends pada tactical yang diberikan oleh jurulatih lah. Okay. Okay, last. Satu lagi. Okay. Itu untuk kemahiran menerima servis bagi acara bergu. Okey murid-murid, tadi kita dah belajar bagaimana untuk menerima servis dalam acara bergu. Okey, sekarang kita belajar tentang bagaimana untuk menerima servis asas dalam permainan perseorangan. Okey. So tadi kita main double, kita stand dekat depan supaya kita dapat peluang menyerang lebih. Tapi untuk single kita kena cover court yang besar. So kita ambil tengah-tengah antara depan dan belakang. So normally single dia akan stand dekat sini, bahagian tengah gelanggang, menghadap ke arah opponent. Okey. Sama juga cara yang sama, masih kaki kiri di hadapan untuk yang pegang raket tangan kanan. Dalam keadaan sedia, badan pun still bawa ke depan, cuma kedudukan kita berubah dari depan ke tengah sedikit. Okey. So sekarang kita akan belajar bagaimana menerima servis rendah depan. Okey. Yang pertama, okey, tengok contoh. Sama juga. Kalau kita tengok depan, kita cari peluang untuk attacking dan bagi opponent bergerak jauh ke hadapan supaya kita ada ruang yang banyak untuk melakukan pukulan seterusnya. Pastikan setiap pukulan yang kita buat tu sewaktu kita menerima servis ada tujuan. Kenapa kita nak pukul ke arah itu? Okey? Mungkin yang kedua, kita masih boleh attack. Tapi mungkin di bahagian lain. Mungkin kita boleh tolak ke belakang. Maksudnya, opponent akan gerak jauh ke belakang supaya kita ada ruang di depan untuk mematikan rally. Okey? Itu yang pertama. Untuk receiving di bahagian hadapan. Kita ada juga receiving di bahagian belakang. Sebab sekarang ni, kita boleh serve rendah depan atau tinggi di belakang. Okey. So untuk receiving di bahagian belakang, pergerakan dia sama. Cuma kita kena move ke belakang sebelum shuttle sampai di bahagian belakang. Pastikan setiap pukulan yang dilakukan, shuttle ada di bahagian hadapan, bukan belakang. Kenapa shuttle mesti ada di depan sewaktu kita nak mukul? Okey, kita perlu pukul shuttle sewaktu di bahagian hadapan kerana kita lebih banyak ruang. Banyak angle yang kita boleh pukul. Maksudnya, kita boleh bagi depan kiri, depan kanan, bukan belakang kita. Kalau bola dah jatuh belakang, kita pukul di belakang sini, kita tak ada arah tujuan. Hanya mampu buat pukulan selamat, iaitu save ball, bola tinggi ke bahagian belakang. Itu memberi peluang kepada pihak lawan untuk serang kita dengan pantas. Okey, sekarang saya tunjukkan bagaimana untuk menerima hantaran atau menerima servis di bahagian belakang gelanggang. Okey, sedia?
Okey. Kita kena bergerak dengan pantas. Pastikan kaki kiri kita lonjak ke bahagian belakang dengan pantas untuk memastikan shuttle itu berada di depan sewaktu kita hendak memukul. Okey, sekali lagi. Okey. Pastikan kita pukul tu bola di depan Okey, sekali lagi. Last. Okey. Bila opponent serve tinggi, peluang untuk kita attacking tu lebih. So, setiap kali menerima servis ni, pastikan dalam keadaan sentiasa bersedia untuk menerima. Tak boleh nak macam leka, supaya kita boleh buat apa yang kita nak. Sebab biasanya kita akan fikir dulu apa kita nak buat sebelum shuttle sampai dekat kita. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana Nazri menerima servis di bahagian hadapan gelanggang. Dia akan menunjukkan contoh bagaimana untuk melakukan servis receiving, letak bola di depan net. Okey. Lembut sikit. Okey, Nazri receiving bola letak depan net kerana dia ingin mencari peluang dan ruang untuk melakukan serangan. Okey. Okey, sekarang Nazri akan tunjukkan bagaimana untuk receiving menolak bola ke bahagian belakang gelanggang pula. Okey, ready position yang sama. Okey, kalau boleh jangan receive bawah sangat. Okey. Ambil depan. Okey. Satu lagi. Okey. Ini untuk bahagian hadapan. Maksudnya di depan dia mencari ruang untuk melakukan serangan. Dia tolak ke belakang untuk menggerakkan pihak lawan ke bahagian yang jauh di belakang supaya dia ada ruang untuk melakukan pukulan seterusnya. Okey. So seterusnya Nazri akan menunjukkan bagaimana untuk menerima servis di bahagian belakang, yang di mana dia ada peluang melakukan chop, drop, smash atau shooting lob. Okey, pastikan kamu dalam keadaan betul-betul bersedia. Okey, go. Okey, tu lobbing. Okey, drop. Straight. Okey. Okey. Pastikan waktu pukul tu shuttle ada kat depan, bukan straight atas kepala. Okey. So kena gerak lebih pantas ke belakang. Yes. Baru dapat. Okey. So, apabila kamu bergerak pantas ke belakang, kamu ada masa untuk melakukan pukulan dengan lebih pantas dan ruang tu lebih banyak. Kerana shuttle tak lepas ke bahagian belakang yang menyukarkan pemandangan kita dan arah pukulan kita.
Okey murid-murid, seperti biasa saya sering mengingatkan tentang keselamatan sewaktu bermain. Okey, pastikan setiap kali bermain badminton dengan pakaian yang sesuai. Mempunyai kasut yang sesuai untuk court shoes, seluar dan baju yang sesuai. Supaya mengurangkan risiko untuk mendapatkan kecederaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau murid-murid sering melakukan latihan, pastikan air dibawa dengan secukupnya. Okey. Air putih amat penting untuk recovery. Pastikan bawa air dari rumah dan minum dengan secukupnya. Okey murid-murid, kita dah di akhir rancangan untuk episod ini. So, biasanya kita akan buat aktiviti warm down selepas melakukan aktiviti kemahiran, latihan kita. Okey. Untuk warm down yang pertama, kita akan buat exercise quadricep stretch, iaitu dengan mengangkat kaki ke belakang dan tarik. Tarik sehingga rasa sakit di bahagian quadricep. Okey. Kita buat dalam keadaan 8 di sebelah kaki kanan dan juga 8 kali di sebelah kaki kiri. Okey. Okey, kita mula. Ready? Okey, kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, itu untuk aktiviti warm down kita yang pertama. Seterusnya, kita akan pergi ke aktiviti warm down yang kedua. Okey, kita kena duduk. Okey, bengkokkan sebelah kaki ke bahagian dalam. Okey, sebelah kaki diluruskan dan ke hadapan. Okey, tarik ujung jari kaki semampu yang boleh. Sebaik-baiknya lagi rendah, lagi bagus bahagian kepala tu. Okey, kita buat 8 kiri, 8 kanan. Okey, sama-sama. Nazri, Arif. Okey, sedia? Okey, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, kita tukar kaki kiri. Okey. Okey, sedia? Okey, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So, selesai sudah untuk aktiviti warm down kita untuk episod kali ini. So, diharap semua murid-murid pastikan melakukan warm up dan warm down sebelum dan selepas bersukan. Itu bagi mengelakkan risiko kecederaan. Okey, selesai untuk aktiviti kita pada hari ini. Kemahiran sukan badminton memang banyak yang telah pun diajarkan. Ke depan, ke belakang semualah kita punya atlet ni bersama dengan coach juga. Coach, terima kasih banyak. Mungkin boleh kongsikan seperti biasa objektif pembelajaran kepada murid-murid di rumah untuk mereka belajar pada hari ini? Okey, saya harap murid-murid dapat mempelajari bagaimana cara untuk menerima servis dan melakukan keputusan dengan tepat, sama ada menerima servis tu untuk attacking atau defensif. Bukan, maksudnya di situ kita perlu ada keputusan sebelum shuttle sampai kat kita. Kita dah tahu apa kita nak buat. Dan ianya berlaku dalam sekelip mata saja keputusan betul. perlu dibuat. Jadi sukar juga main badminton ni sebenarnya.
kita badminton player ni kena jadi fast thinker player. Itu yang sering saya ucapkan kepada budak-budak saya. Ya, maksudnya kemahiran berfikir pun kena cepat. Ya, betul. Okey, itu sangat menarik dan pastinya penting buat murid-murid di rumah. Okey, seperti biasa coach, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami 2 episod ini, tapi ada lagi 6 episod boleh ya? Ya, insya-Allah. Untuk kemahiran asas semuanya, Arif dan juga Nazri juga terima kasih. Mungkin kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka di rumah. Silakan. Okey. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM